إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi dapat sama-sama kita bersumuka untuk kita sambung kupasan kita daripada buku Al-Kabair, dosa-dosa besar yang dikarang dan disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dan pada sesi yang lalu kita dah masuk dosa yang ke-27 ya. Al-Kabiratu As-Sabi'atu wa Ishrun, dosa yang ke-27 ya. Di mana tajuknya Al-Qawwad Al-Mustahsinu ala ahli ya. Ataupun dengan perkataan yang lebih pendek Ad-Dayyus ya. Saya tak tahulah kenapa Az-Zahabi buat tajuk panjang begitu. Alangkah baiknya kalau beliau terus bawa mari perkataan Dayyus ya. Tapi makna dia sama saja. Al-Qawwad artinya ketua rumah tangga lah ya. Al-Mustahsinu ala ahlihi maksudnya yang sentiasa melihat elok kepada ahli keluarganya. Dalam braket, kalau keluarga dia buat benda tak baik pun, dia kata elok juga. Itulah maksudnya Al-Qawwad Al-Mustahsinu ala ahli, yang dibabkan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam buku itu. Slash Ad-Dayyus, ataupun perkataan lain yang sama erti dengan perkataan yang dibawa oleh Az-Zahabi ini ialah Ad-Dayyus. Sama saja ya. Jadi kalau dia buat Ad-Dayyus, orang faham direct lah. Tapi kalau tajuk yang dibuat tu agak panjang, tapi maksud dia tidak lari. Dan tajuk ni tak ada apa masalah kan. Kita nak letak tajuk apa pun, janji maksudnya bagaimana ya. Jadi maksud pada tajuk ini merujuk kepada Dayyus. Orang Melayu kata Dayyus, orang Arab pun kata Dayyus. Kerana perkataan ini memang asalnya Arab. Dan tak dinafikan orang Melayu ni memang ambil banyak daripada bahasa Arab ya. Anak-anak tuan-tuan belajar sekolah rendah, dan tuan-tuan sendiri dulu kalau ingat kan, mesti ada satu bab dalam bahasa Melayu, itulah kata pinjaman ataupun kata serapan. Dua-dua tu betul, kata pinjaman pun ya, kata serapan pun ya. Itulah perkataan-perkataan yang kita ambil daripada bahasa asing ya. Sebagainya bahasa Inggeris lah ya, yang merujuk kepada teknologi dan modernisasi. Betul tak? Motosikal, Melayu pun panggil motosikal. Hatta bahasa standard Melayu pun motosikal. Itu bahasa Inggeris, motorcycle. Kita panggil motosikal. Ejo lain, bunyi pun lain, tapi root dia dasarnya daripada bahasa Inggeris. Betul tak? Ke bahasa kita sendiri, tak, motosikal bahasa Inggeris. Basikal, Inggeris kata bicycle, kita kata basikal. Bas, betul juga kan? Apa lagi? Banyaklah ya. Sebahagian yang lain kita ambil daripada bahasa Arab. Kebiasaannya perkara-perkara yang berhubung kait dengan keagamaan ya. Dan memang banyak kita ambil daripada bahasa Arab sebenarnya berbanding bahasa Inggeris. Bahasa Arab lebih banyak. Sebab itu pelajar-pelajar luar negara, international students ataupun yang kita sebut foreigners, kalau dia datang ke Malaysia, belajar di Malaysia, kebiasaannya mereka kalau belajar bahasa Melayu setahun 2 tahun mesti pandai cakap bahasa Melayu ya. Memang mereka wajib belajar bahasa Melayu pun, saya tak tahulah, mesti lain. Kalau kami dulu di UIA ya, ada Prof UIA itu mana dia? Dia tahulah kan.
UIA memang wajib belajar bahasa Melayu. Ya. Pelajar tempatan baik, local student ataupun pelajar luar negara, kena ambil juga subjek bahasa Melayu. Ya. Dan kita dapat respon daripada kawan-kawan kita. Pasal kita ramai kawan-kawan kan. Saya dulu di UIA tuan-tuan, saya tak berkawan sangat dengan Melayu ni, berkawan juga. Tapi orang Arab pun kita, ataupun orang-orang student asing pun kita banyak berkawan juga. Kalau kita duduk berkawan dengan Melayu aja, tak? Bila nak pandai cakap bahasa Arab? Bila nak pandai cakap bahasa Inggeris? Kita bercampur. Saya punya kawan tuan-tuan, tanah Arab macam-macam lah kan. Jangan ingat pelajar tempatan walaupun belajar kat UIA tak pandai cakap bahasa Arab. Ya. Saya ingat dulu saya pernah masuk kursus. Ustaz Sulaiman dia tahulah. Dia pun dulu pernah buat PBD punya dekat dekat Gombak Batu berapa tu? Dekat SK dekat adalah dia buat dulu kan. Ramai student, ex-student lah, daripada Mesir, daripada Yaman, daripada Tanah Arab lah, Timur Tengah kan. Ada juga yang lokal ni. Saya lokal lah UIA. Ya. Tapi kami cakap lancar juga. Saya ingat saya dapat nombor 1 kot. Tak ingat saya lah. Cakap angkat diri sendiri pula tak. Tapi nak cakap begitu. Belajar di mana sahaja tak ada masalah. Awak pergi belajar kat Mesir pun, kalau awak duk bercampur dengan Melayu aja, tak bercampur dengan Arab, tak pandai cakap Arab juga. Dan ada kawan-kawan kita yang balik daripada Timur Tengah tak pandai cakap Arab pun. Ya. Kalau pandai pun bahasa pasar sikit-sikit je. Kalau bahasa yang betul-betul standard Fusha dengan grammarnya, ramai yang out pun. Tuan-tuan tanya Ustaz Sulaiman, dia tahulah. Ya. Nak cerita pelajar tempatan pun ada yang bagus-bagus. Ya. Baik. Jadi kami di UIA memang ada banyak foreigner students yang daripada negara-negara yang berbagai. Zaman saya dulu tuan-tuan ada 100 negara student itu. Hak tanah Arab tu macam-macam lah. Ada daripada Mesir, daripada Yaman, daripada Saudi. Ya. Saya pun ramai kawan-kawan daripada Saudi. Ya. Dia panggil budak-budak mualat. Budak Melayu tapi besar di tanah Arab. Dia panggil mualat. Saya duduk kawan dengan budak-budak tu lah. Sampai saya grad pun saya masih berkawan dengan mereka dan bekerja bersama-sama mereka. Ya. Dan kita juga ada student daripada barat, daripada US, daripada Australia. Ya. Di samping bukan hanya student, pensyarah-pensyarah kita juga daripada negara yang berbagai-bagai. Jadi student yang foreigners tu, mereka memang wajib belajar bahasa Melayu. Dan sebahagian daripada mereka memang pandai cakap Melayu dan fasih. Saya masa tahun pertama di universiti tuan-tuan, bukan di main campus, di matrikulasi. Saya dapat kawan daripada Turki, nama dia Yusuf. Tak sampai setahun duduk di tanah Melayu, di Malaysia ni, tanah Melayu pula dah, di Malaysia kan. Boleh cakap bahasa Melayu fasih. Dan kerana dia ramai kawan-kawan daripada Kelantan, dia boleh cakap Kelantan. Nama Yusuf namanya. Saya pun terkejut. Mula-mula saya kenal dia tu kan. Dia tanya saya, awak daripada mana? Kelantan. Awak Kelantan? Makan budu demo, dia kata. Kejut saya. Lah, orang Turki pandai cakap Kelantan. Ya. Ada respon mereka tuan-tuan, di samping dia wajib belajar dalam kelas tu, pasal apa dia cepat belajar bahasa Melayu? Kerana kata dia bahasa Melayu ni banyak perkataan Arab. Memang betul lah. 5-6 tahun lepas tuan-tuan keluar surat khabar Sinar Harian tak silap saya. Ya. Warga Eritrea yang pandai cakap bahasa Melayu fasih. Logat Terengganu lagi. Ya. Saya pun baca masa saya duduk kampung mak mentua saya kan. Kawan aku rupanya. Masa saya di matrikulasi dulu, memang saya rapat dengan dia, nama Syazili, pergi masjid sama-sama, pergi kantin sama-sama. Dia orang Eritrea. Eritrea ni macam Sudan lah. Dia orang Arab. Afrika lah ya. Afrika ni ada yang Arab punya, macam Sudan, macam Djibouti, macam Eritrea. Itu Arab tuan-tuan. Dia kulit hitam, dia
Afrika, tapi dia orang Arab, dia cakap Arab. Ya. Baca-baca, member aku rupanya. Masa tu dia dah nak balik ke sana lah, ya. Dia kerja dengan Petronas. Ya. Baik, balik pada yang tadi, ya. Jadi memang banyaklah bahasa Melayu yang kita guna pakai, ya. Jadi memang banyaklah bahasa Arab yang kita guna pakai, ya. Tapi tuan-tuan nak kena tahu juga, ya. Ada sebahagian bahasa Arab ni atau perkataan Arab kita ambil perkataan dan maksudnya sekali 100%. Ada perkataan yang kita ambil lafaznya, wordnya, perkataannya, tapi maksud dia kita tak ambil penuh, kita ambil separuh saja. Dan ada juga perkataan yang kita hanya ambil perkataan dia, tapi maksud kita guna maksud kita sendiri. Kerana perkataan ini walaupun asalnya Arab, tapi kerana dia telah dimelayukan, suka hati kita lah kan, ya? Ala kulli hal dia kena tengok juga maksud, ya? Baik. Jadi dayus ni tuan-tuan memang perkataan Arab tapi sudah dimelayukan, ya. Cuma orang Arab dipanggil dayus dengan sabdu lah. Melayu tak panggil dayus, Melayu kata dayus. D-A-Y-U-S. Itulah beza dia. Tapi bunyi dekat-dekat lah, ya. Tapi tak tahulah maksud yang kita faham daripada perkataan dayus dengan maksud dayus yang ada dalam bahasa Arab. Of course lah yang ada dalam syariat yang diwartakan sama ada menerusi Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW, sama atau tidak kita tak tahu. Nanti kita tengok, ya. Baik. Jadi bab Az-Zahabi itu ialah dayus. Dan dalam banyak-banyak bab yang ada dalam buku ini, bab ni antara yang terringkas, di mana Az-Zahabi rahimahullah hanya bawa mari satu ayat Quran daripada surah An-Nur yang telah saya baca pada tuan-tuan pada sesi yang lalu, ya. Dan dia bawa mari hadis Nabi seketui saja, satu saja. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Salim bin Abdullah dalam Mustadrak Al-Hakim, ya. Hadis itu saya tak baca lagi, tapi ayat Quran saya dah baca. Kemudian Az-Zahabi memberi sedikit komentar, dia bagi a very short comment di bawah tu. Jadi tajuk ni amat ringkas sekali. Baik. Ayat Quran dia bawa tuan-tuan daripada surah An-Nur ayat ketiga, saya dah baca hari itu tuan-tuan, pada tuan-tuan. Mungkin saya tak urai ataupun saya urai sikit saja. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikin wa hurrima zalika 'alal mu'minin. Ya, maksudnya Allah Ta'ala kata, dan penzina lelaki, az-zani, penzina lah, penzina lelaki, ya. Arab ni kalau az-zani penzina lelaki, kalau az-zaniyatu penzina perempuan. Dia perkataan ni dia beza antara muzakkar dengan muannas. Lelaki dengan wanita dia tidak sama, ya. Kalau lelaki ustaz, kalau wanita ustazah. Kalau lelaki muallim, kalau perempuan muallimah, ya. Dia ada muzakkar, dia ada muannas. Mana kalau lelaki perkataan dia lain, perempuan perkataan yang sama tapi dia tambah ta di ujung tu, ya. Baik, kata Allah penzina, yakni penzina lelaki lah. Kata Allah penzina lelaki, ya, dia tidak boleh mengahwini melainkan hanya dengan penzina wanita sahaja atau orang musyrikah, orang kafir, ya. Begitu juga dengan penzina wanita, dia tidak boleh berkahwin melainkan hanya dengan penzina lelaki sahaja ataupun orang musyrik, orang kafir. Dan itu adalah perkara diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksud secara ringkasnya begitulah. Allah Taala kata penzina dia tak boleh kahwin melainkan dengan penzina juga. Kalau penzina lelaki, dia kena kahwin dengan penzina wanita. Kalau penzina wanita, dia kena kahwin dengan penzina lelaki. Kalau tak ada penzina, dia kena kahwin dengan orang musyrik atau musyrikah. Walaupun sebenarnya pernikahan itu tidak sah. Tapi kenapa Allah Ta'ala kata begitu? Ini satu penekanan daripada Allah nak menunjukkan bahawa perbuatan itu ada satu dosa yang besar. Allah Ta'ala mengecam kepada pelaku yang melakukan zina, dan Allah Ta'ala juga mengecam orang yang ingin berkahwin dengan mereka, which is tidak boleh.
ya. Sebab itu sebagian para ulama, fuqaha lah khususnya, tutup fiqh kan, dia kata tidak sah jika seseorang itu berkahwin dengan penzina, sama ada lelaki atau wanita. Kita orang mukmin biasa nak kahwin dengan penzina lelaki, dia kata tidak sah. Perempuan ni wanita biasa, mukminah, nak kahwin dengan penzina lelaki, tidak sah katanya. Of course lah kalau penzina itu telah mengandung. Of course lah kalau penzina itu telah mengandung. Kita lelaki nak kahwin dengan wanita yang mengandung anak luar nikah, dia kata tidak sah. Based on this ayat, berdasar kepada ayat ini, dia sampai adalah hadis Nabi yang lain. Kerana orang seumpama ini, dia tidak boleh berkahwin melainkan dengan penzina sahaja, ataupun kalau tak ada penzina, kahwin dengan orang musyrik. Sebenarnya kahwin orang kafir tidak sah, tapi ia satu penekanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia tidak melakukan zina, dan on the other side, manusia tidak memilih sama ada lelaki atau wanita sebagai teman hidupnya di kalangan penzina itu. Cerita dia kena cari orang yang baik lah sebagai pasangan hidup, ya. Dan sesiapa yang mencari puak-puak ni untuk jadi pasangan hidup, kalau suami dia cari isteri lah, kalau isteri dia cari suami lah, dia sebenarnya terkategori dalam kategori dayus, kerana dia pilih orang lagu tu. Dia tahu dah kawan tu berzina dengan orang lain. Of course lah ada kandungan dalam perut dia, bukan anak dia pun. Dia kahwin juga, dia terkategori dalam dayus. Sebab itu Al-Imam Zahabi rahimahullah bab mari ayat ni, ya, menunjukkan bahawa dayus adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni tak sebut dayus, tapi implikasi kepada perbuatan itu. Berkahwin dengan orang yang telah melakukan zina dan perbuatan jahat adalah dayus, ya. Pada dasarnya begitulah. Tapi kalau dia dah mengandung dengan kawan tu, dia nak kahwin, ya tak? Kahwin tu sah lah, dan kemungkinan ada kebaikan-kebaikan tertentu. Hatta kalau dia tahu perempuan tu mengandung pun, dia nak kahwin juga, bukan anak dia pun, contohnya, ya. Pernikahan itu juga sah di sisi sebahagian para ulama. Cuma anak itu tidak boleh dinasabkan kepada beliau, ya. Walaupun ada juga ulama kata tidak sah, berdasar pada ayat ini dan beberapa hadis yang lain. Itu tuan-tuan belajarlah dalam fiqh jinayat, dalam bab zina tu kan. Sorry, bukan dalam fiqh jinayat. Fiqh jinayat hukum orang yang berzina, dalam bab munakahat lah, ya. Memang ada bab hukum berkahwin dengan orang yang telah berzina, of course lah yang telah mengandungkan, ya. Di mana ada ulama kata tidak sah kita kahwin perempuan dah mengandung, anak kita ke anak orang, dia kata tidak sah. Sebagian pula kata kalau dia mengandung tu anak kita sah, kalau mengandung anak orang baru tidak sah. Dan sebagian yang lain kata mengandung anak kita ke, mengandung anak orang ke sah. Dan itu sebenarnya yang standard dalam mazhab Syafi'i dan pendapat sebagian para ulama. Masing-masing ada dalil masing-masing lah, ya. Nak cerita begitu. Jadi Az-Zahabi buat ayat ni menunjukkan bahawa dayus ini tidak boleh, ya. Kemudian beliau pula buat mari satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dalam Mustadrak Al-Hakim, dalam Musnad Ahmad dan lain-lain daripada beberapa orang sahabat Nabi, antaranya Salim bin Abdullah, antaranya Ibnu Umar, dan mungkin lagi ada yang lain, ya. Di mana kata Nabi, salasatun la yadkhulunal jannah, ada 3 golongan dia tidak masuk syurga, ya. Maka Nabi sebut satu persatu. Pertama, al-aqu liwalidai, orang yang derhaka kepada kedua ibu dan bapanya, ya. Yang kedua Nabi sebut ad-dayus, orang yang dayus. Dan yang ketiga Nabi kata rajalatun nisa. Rajalatun nisa ni ialah ataupun setengah riwayat lain Nabi kata al-mukhannasina minan nisa, ya. Sorry, al-mukhannasina minar rijal. Maknanya orang lelaki tapi dia menyerupai wanita. Boleh jadi dia memang nak menyerupai wanita lah, macam ponda-ponda apa semua tu kan, ya. Dia lelaki tapi dia nak jadi tino. Dia pun buatlah macam tino, pakai baju tino, tahu tino perempuan lah, ya. Ya tak? Berjalan pun macam orang perempuan, dia pun dah taruh nama perempuan dah.
Dulu nama Kamaruzaman, sekarang ni dah nama lain dah. Dia memang nak jadi wanita, sedangkan dia lelaki. IC dulu pun lelaki. Ini disebut sebagai rajalatun nisa. Ya. Dan satu skop lagi ialah, ni ramai orang tak sedar, dia bukan nak jadi wanita. Pasal dia lelaki ni, dia wanita buat apa? Tapi dia tasyabuh dengan wanita. Dia melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan syarak, melainkan hanya kepada wanita sahaja. Contohnya pakai baju wanita, lelaki tidak boleh. Oh, saya berlakon je ustaz, ataupun saya buat wayang, ataupun saya buat pementasan, buat lawak, saya lelaki pakai baju wanita, tetap haram, memang tak boleh. Ya. Dan memang tertaluk kepada hadis itu, rajalatun nisa, lelaki tapi nak jadi wanita. Boleh jadi dia jadi wanita betul, ataupun dia buat PA perangai seumpama itu, pakai baju wanita. Ya. Baik, itu fatwa ulama tuan-tuan. Perhiasan pun kita tak boleh pakai. Lelaki tak boleh pakai gelang. Tali leher, pakai tali leher apa ni? Rantai leher tak boleh pakai. Subang tak boleh pakai. Ya? Melainkan kalau uruf bangsa tu memang dipakai, baru segelintir para ulama memberi keharusan. Ya tak? Orang Melayu daripada dulu sampai sekarang semua cucuk telinga, boleh. Ya, haruslah. Sebagian para ulama memberi kelonggaran kerana ini adalah pakaian tradisi yang dianggap sebagai uruf, dan uruf diterima sebagai hukum dalam banyak hal. Tapi kalau memang bangsa tu uruf dia tak ada benda tu, dan dia pakai, sedangkan hanya wanita yang memakainya, maka tidak boleh. Ya. Oh, saya pakai gelang tapi untuk kesihatan, itu lain lah. Ini memang pakai gelang, ya, pakai subang, pakai apa, kerana itu adalah perhiasan wanita. Atau kalau kita lihat dalam konteks mazhab Syafi'i pun, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam fatwa beliau, fatwa hadisiyah, memang mengharamkan. Dan sangat majoriti para ulama lah, ya, perhiasan-perhiasan yang hanya khusus untuk wanita, maka tidak boleh lelaki memakainya kerana tertakluk dalam konteks yang sama. Lelaki menyerupai wanita. Ya, al-mukhannasina minar rijal, ataupun rajalatun nisa. Ya. Jadi kita jangan ingat orang pondan apa semua yang memang kan. Kita pun kalau pakai hak wanita punya, ya, maka tidak boleh. Ya. Baik, jadi dalam hadis ni Nabi ada sebut dayus, di mana tiga golongan ni nak esok dia tidak masuk syurga. Ya. Dayus Nabi kata. Cuma dalam hadis ni Nabi tak sebut apa makna dayus, tapi ada riwayat lain. Dalam Musnad Ahmad yang disebut daripada Ibnu Umar tu, Nabi beri takrifan kepada dayus. Apa makna dayus? Kata Nabi, allazi yuqirru fi ahlihi al-khabas. Orang-orang yang menerima, mengakui, ikrar perbuatan jahat yang dilakukan oleh ahli keluarganya. Ya tak? Isi kita tak pakai tudung, kita relax je, tak tutup aurat lah cerita dia. Ya tak? Kita relax aja. Dayus. Ya tak? Anak kita pun sama juga. Baru bertunang aja. Tunang aja kan. Tapi diangkut ke hulu gilir. Kita buat tak reti, dah tunang, macam ada lesen lah tu. Very sorry to say lah, orang Melayu ni dia tunang pelik sikit. Ya. Ya tak? Dia ingat lesen kan? Dayus. Bapak ni jadi dayus lah. Ya. Ada orang kalau kahwin nak buat kenduri kecil-kecilan malu. Ya tak? Tapi anak dia masa bertunang diangkut ke hulu gilir, dia tak malu pula. Dayus. Dan begitulah dalam hal-hal yang lain. Jikalau dia tengok dan dia tahu benda tu berlaku dan dia tak buat apa-apa. Ya. Isteri tak semayang contohnya, relax je, dayus. Tapi kalau dia tidak mengakuinya, tidak redha, dan dia sentiasa memberi nasihat, teguran daripada satu masa kepada satu masa, sebagian para ulama mengatakan bahawa dia tidak dayus. Kerana Nabi kata allazi yuqirru fi ahlihimul khabas,
Orang yang ikrar kejahatan dilakukan oleh ahli keluarganya, tapi dia tidak ikrar, dia tak redha sama sekali, insya-Allah taala dia tidak dayus. Tapi dia tak boleh stop at one moment lah, dia kena ongoing. Daripada satu masa nasihat ya. Nampak? Tapi kalau dia buat tak cara, memang dia jadi dayus ya. Dan dia berdosa kerana kedayusannya itu. Dan dia tertakluk kepada kecaman Rasulullah SAW, satu golongan di kalangan golongan-golongan yang tidak masuk syurga ya. Jadi kita pun tak dinafikanlah. Kadang-kadang kan setengah orang ni dia kita sendiri pun ada, isteri kita ada buat benda tak baik, kita tegurlah ya tak? Anak kita pun ada buat benda tak baik, kita kena sentiasa menegur dan memperbetulkan mereka, dan jangan stop. InsyaAllah dia tak jadi dayus. Tapi kalau kita buat tak reti, kita biarkan saja ya. Dan bukan sekadar menegur atau menasihatilah, mana kita guna kita punya power lah, takat mana yang boleh kita gunakan ya, nak bagi dia dengar cakap kita ya. Anak budak zaman sekarang kan, ni anak-anak kita ya. Nampak? Saya secara personal lah tuan-tuan, budak-budak sekarang kan kadang-kadang payah dengar, tak dengar cakap. Macam mana nak pergi dia dengar cakap? Potong dia punya line telefon, dia dengar cakap kita. Saya lah tu kan, yang jenis-jenis degi-degi anak-anak kita ni, cuba cut dia punya line telefon, jangan bagi dia sambung contohnya. Tapi luar ni budak besar, dia pandai, dia top up sendiri apa gitu ni. Kita gunalah apa-apa yang mana kita guna sesuatu yang dia boleh kalah dengan kita, dan dia dengar, itu lebih baik. Jadi sebab kadang-kadang kita duk cakap-cakap, dia tak dengar juga. Payah untuk anak ajar budak-budak zaman sekarang, pasal dia lebih cerdik daripada kita. Ya tak? Zaman kita dulu tak apalah kan, mak bapak kita tak susah mana nak jaga kita. Memang kita lebih cerdik daripada dia, tapi kita jenis tak melawan, dan kita tak terbuka kepada benda-benda lain, tak terdedah. Tapi zaman sekarang ni anak-anak dah lah lebih cerdik daripada kita, lebih banyak baca daripada kita, lebih banyak tengok daripada kita. Dia pun terdedah kepada banyak perkara, ya tak? Lepas tu tak dengar cakap kita pula, payah. Tak apalah, pandai-pandai tuan-tuan lah ya. Tuan-tuan mungkin, anak-anak mungkin tak lah kot, cucu-cucu apa semua tu kan ya? Tapi nak cerita begitu ya. Dayus, orang yang orang kata apa, tak cara lah kepada kesalahan yang dilakukan oleh ahli keluarganya ya. Kalau kita lihat dalam ensiklopedia yang dikeluarkan oleh Kuwait, Kuwait ni tuan-tuan, dia ada satu ensiklopedia yang amat terbaik sekali dalam market hari ni. Nama dia Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah ya. Ensiklopedia Fiqh Kuwait ya, 30 jilid lebih ya, antara buku fiqh yang dirujuklah dalam konteks semasa. Dia juga memberi definisi kepada dayus. Katanya ad-dayus allazi la ghairata lahu fi ahlihi wa maharimihi. Jadi lebih kurang dalam hadis Nabi itulah. Dayus ni ialah orang yang tidak ada rasa cemburu kepada kemaksiatan yang dilakukan oleh ahli keluarganya, mana dia tak rasa apa. Tapi kalau dia rasa marah, kalau dia rasa tidak redha, dia nasihat dan seumpamanya, kalau tengok kepada konteks definisi yang ditulis oleh para ulama, hatta yang disebut oleh Nabi SAW, maka mudah-mudahan ia bukan dayus ya. Hatta Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam bukunya Al-Mughni ada sebut, bila isteri ataupun sesiapa di bawah jagaan kita tidak melakukan kewajipan-kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, dia kata tak sembahyang, isteri kita tak sembahyang ya, maka adakah wajib kita menceraikannya? Kata dia tidak. Hendaklah kita sentiasa menyuruhnya, memerintahkannya dan menasihatinya daripada masa ke semasa untuk dia sembahyang sampai dia sembahyang. Tidak wajib menceraikannya. Itu pendapat dia lah. Tapi kalau kita lihat sebagian ulama yang lain, dan setahu saya termasuk yang standard mazhab Syafi'i lah, wanita-wanita seumpama itu wajib diceraikan ya. Tapi yalah, kalau kita nak tengok konteks hari ni pun ya tak, cerai-cerai ni susah juga kan. Baiklah, azan dulu, nanti kita sambung sikit.
Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma rabbana anta syahid. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Okey, baik. Anda tanya apa-apa tak? Ada soalan? Oh, malam ni haji yang selalu tanya tu tak ada? Mana dia? Tak ada dia malam ni. Okey, balik pada yang tadi ya. Jadi kalau kita lihat orang tu, isteri dia begitu, anak dia begitu ya, jangan kita cepat cop dia dayus lah ya. Mungkin dia telah menasihatinya, mungkin dia telah menegurnya dan seumpamanya ya. Jadi dayu-dayu ni kena tengok konteks. Saya tak tahulah dayu dalam bahasa Melayu apa maksudnya. Tapi dalam bahasa Arab, of course yang ada dalam syarak dihuraikan para ulama begitu. Alladhi yuqirru fi ahli al-khabath. Dayu ni adalah orang yang isteri anak-anak dia buat benda tak baik, dia tak buat apa-apa. Tapi kalau dia telah melakukan sesuatu, menegurnya, memperbetulkannya, maka tidak ada masalah sama sekali dan mudah-mudahan dia tidak berdosa ya. Dan dulu saya pernah kongsi dengan tuan-tuan, Nabi Nuh isteri pun tak beriman, mana ikut Nabi Nuh. Kalau semata-mata perbuatan isteri suami berdosa, Nabi Nuh berdosa lah, tak tak? Nabi Lut alaihi salam isteri dia pun buat maksiat. Sebab tu bila Allah Ta'ala terbalikkan bumi, bini dia kena sekali. Habis tu Nabi Lut berdosa? Tak. Dia buat kerja dia, dakwah ya? Sebab itu apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dan ulama lain yang seangkatan dengannya ada basisnya. Mana tak termasuklah konteks dayus selagi mana dia buat kerja dia sebagai seorang suami ya? Tapi dia kena tahulah dia tetap bertanggungjawab. Dan esok-esok dia tetap kena jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma mudah-mudahan ada keuzuran bagi dirinya. Itu je lah ya? InsyaAllah Ta'ala ya. Jadi bab ni very simple. Mudah-mudahan kita tak nak masuklah dalam golongan itu.
Dan next nanti kita masuk tajuk yang kesunnya, itulah yang ke-28 ya. Tajuknya lelaki yang menyerupai wanita dan juga wanita yang menyerupai lelaki ya. Al-mutarajjilati minan nisa wal mukhannasuna minar rijal ha. Jadi ada bab yang khas kerana perbuatan menyerupai wanita, sama ada memang dia nak jadi wanita betul ataupun dia bukan nak jadi wanita tapi dia pakai pakaian wanita ya, buat style macam wanita ya. Juga tidak dibolehkan oleh para ulama di atas dasar-dasar dan dalil-dalil tertentu yang mana kita akan kongsi pada sesi akan datang insya-Allah taala ya. Aku lukul hazza wastaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah.